Ustaz boleh start? Eh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kita mulakan balik pengajian kita insya-Allah pada kesempatan ini. Jadi kita dah faham tadi tentang kaedah-kaedah apa yang kita namakan sebagai takwil dan tafwid ya. Kaedah takwil dan juga tafwid. Sedikit tambahan tentang masalah takwil ini ya. Kalau kita lihatkan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqib Ahmad. Bagaimana dia juga menjelaskan ya, sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibn Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, bahawa sesungguhnya dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal ketika mana ditanyakan berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan telah datang Tuhanmu dan malaikat dalam keadaan yang berbaris-baris. Dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal telah mentakwilkan akan firman Allah Taala wa jaa rabbuka dengan tafsiran ataupun dengan takwilan jaa thawabahu, telah datang akan pahala daripada Allah Taala. Dan setengah ulama tafsir menyatakan telah datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini nak menunjukkan bahawa sesungguhnya kaedah takwil itu juga adalah merupakan pegangan daripada ulama-ulama salaf yang terdahulu. Dan Ibn Abbas radhiyallahu an ketika mana ditanyakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, yauma yuqshaful an saqin, dan pada hari yang telah disingkap betis-betis, maka dikatakan itu bermaksud bisyiddati, dengan sesuatu yang bersungguh-sungguh ataupun keras, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Baik, jadi ini nak menunjukkan bahawa walaupun kita menyatakan kaedah takwil itu adalah merupakan kaedah yang diguna pakai oleh ulama-ulama khalaf dan ulama salaf itu tidak mentakwilkan, tetapi ada juga kenyataan-kenyataan yang menunjukkan bahawa ulama salaf juga mentakwilkan sebahagian daripada ayat-ayat yang mutasyabihat di dalam Al-Quran. Baik, itu sedikit tambahan terhadap apa yang telah kita bahas tadi. Sekarang kita masuk kepada perbahasan tentang hadis-hadis Nabi SAW yang diambil daripada kitab Tauhid Sahih Al-Bukhari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama dan yang kedua. Seruan Nabi SAW pada umatnya agar bertauhid kepada Allah SWT, iaitu pengenalan kepada zat dan sifat Allah Ta'ala. Tengok pada muka surat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila muallif al-kitab, dengan sanad yang muttasil kepada pengarang kitab, yaitu Sahih Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Wa bi ilaihi annahu qala حدثنا محمد بن بشر حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي حسين والأشعاث بن السليم سمع أسود بن حلال عن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله والرسول أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم. Atau kama qala. Maksudnya
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Gundar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah daripada Abu Husain dan Al-Ash'as bin Sulaim. Yang keduanya mendengar Aswad bin Hilal daripada Mu'az bin Jabal berkata, Nabi SAW telah bersabda, wahai Mu'az, tahukah kamu hak Allah Ta'ala ke atas hamba? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jawab Mu'az. Nabi SAW bersabda lagi, iaitulah agar mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tahukah engkau atas hak mereka itu? Tahukah engkau apa hak mereka ke atas Allah? Tanya Nabi selanjutnya. Dan mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jawab Mu'az. Maka Nabi SAW telah bersabda, iaitu agar dia tidak menyeksa mereka. Apa kamu qala? Keterangan hadis. Menurut Al-Qastalani, dalam Irsyadus Sari, bahawa hak Allah Ta'ala terhadap hambanya, iaitu haqullah ya'ala al-ibadi, bermaksud sesuatu yang wajib dilakukan oleh hamba-hamba Allah Ta'ala, iaitu tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan segala sesuatu, mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ وَالرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Aku sekali-kali tidak menghendaki sebarang rezeki pemberian daripada mereka. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah lah, dialah yang memberikan rezeki kepada sekalian makhluknya, yang punya kekuatan, yang maha kukuh kekuasaan. Mengenai tidak menyekutukan Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 10, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah dia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadahnya terhadap Tuhannya. Zat Allah Ta'ala adalah Maha Esa dan tidak ada yang menyemutuinya. Allah tiada sekutu, tiada anak ataupun diperanakkan. Zat Allah Ta'ala bererti hakikat wajibal wujud. Menurut ulama usuluddin, makna zat adalah maqama binafsi, sesuatu yang berdiri dengan sendirinya. Zat Allah Ta'ala tidak berjisim dalam masa atau berada di tempat atau di sesuatu tempat. Menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu tidak bersifat esa akan menjadikan seseorang itu syirik. Baik. Jadi itu di antara hadis dan sedikit penerangan yang telah kita jelaskan, ya, berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah zat yang wajibal wujud, ya, zat yang wajib wajib wujudnya. Adapun kita ini adalah mumkinal wujud ataupun uh, kewujudan yang bersifat mungkin, harus ada, harus tiada. Ya, sedangkan Allah Ta'ala itu adalah wajibal wujud. Dan bila kita sebutkan Allah, Allah itu nama bagi zat Tuhan kita. Ya, Allah itu artinya nama bagi zat Tuhan kita. Ataupun disebutkan dengan nama Lafzul Jalalah. Lafzul Jalalah. Adapun yang kita sembah itu bukan nama itu. Yang kita sembah itu adalah zat yang ditunjukkan daripada nama tersebut. Iaitulah zat yang wajibal wujud tadi. Ya. Dan apa maksud zat? Zat itu artinya maqama binafsihi, yang berdiri dengan sendirinya. Dan zat Allah Ta'ala ini sebagaimana kita maklum, sesuatu yang tak dapat difikirkan, jauh daripada jangkauan akal. Jauh daripada segala bentuk misal. Dan dia berdiri dengan sendirinya dalam keadaan tidak berjisim, bukan dalam masa, tidak dalam tempat, ataupun di sesuatu tempat. Maka Allah Ta'ala itu bersifat dengan esa. Ya. Maka dalam hal ini,
menyatakan bahawa Allah Ta'ala tidak bersifat dengan esa, akan menjadikan seseorang itu syirik. Syirik pada bahasa berarti bersekutu, ataupun dalam bahasa Arab dinamakan ataupun disebutkan syarakah. Dan pada istilah syarak bermakna mempersekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akbarul kabairi isyraku billah. Sebesar-besar dosa adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik bermakna menyekutukan Allah Taala dengan sesuatu yang lain dalam semua perkara dengan hujah yang tidak dapat ditolak lagi tentang keesaan Allah Taala. Maka siapa yang menyekutui Allah Taala dengan sesuatu yang lain, sama ada pada zatnya, sifatnya ataupun afalnya juga dan termasuk hukum syariatnya, adalah bermakna telah kufur dengan hakikat yang sebenar. Begitu juga seseorang yang kafir adalah dianggap syirik kerana mencabar wujudnya Allah Ta'ala beserta keesaannya dan kesempurnaannya dengan menerima sesuatu yang lain. Boleh juga dianggap syirik apabila mendustakan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mendustakan sebahagian daripadanya kerana telah mendustakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah supaya beriman kepadanya. Jadi mendustakan sesuatu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga termasuk sesuatu yang boleh mengeluarkan kita daripada agama ini, ataupun boleh dianggap sebagai murtad. Ya, kerana apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Taala untuk kita beriman kepadanya. Sesungguhnya Allah telah membuktikan hujah-hujah yang jelas dan kuat tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala apa yang disabdakan, diamalkan dan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu daripada Allah Taala. Maka sesiapa yang ingkar walaupun sebahagian daripadanya, bermakna dia tidak mengiktiraf apa yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui kesempurnaan dan kebenaran hujah-hujahnya. Adalah juga dianggap syirik kepada orang yang tidak redha dengan hukum Allah atau sebahagiannya daripada hukumnya dan menganggap hukum yang lain lebih baik daripada hukum Allah Ta'ala atau yang lebih adil daripada hukum Allah Ta'ala. Maka itu termasuk juga apa yang kita namakan sebagai syirik. Ya, maksudnya dalam hal ini syirik itu termasuk kita itu mendustakan sesuatu hukum yang telah Allah turunkan kepada kita untuk kita beramal dengannya, dan kita menolak untuk beramal dengannya ataupun menganggap ada hukum yang lain yang lebih baik ataupun yang lebih adil daripada hukum-hukum Allah Ta'ala. Baik, secara umum para ulama membahagikan syirik itu kepada dua bahagian. Pertama syirkul akbar, yang keduanya syirkul asghar. Ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Adapun syirik yang besar itu bermaksud mengambil yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu termasuk dalam apa yang kita namakan sebagai syirik yang besar. Syirik besar bermaksud mengambil selain daripada Allah Taala sebagai Tuhan, menjadikannya sebagai tujuan peribadatan serta menyamakan dia dengan Rabbul Alamin. Contohnya seperti meminta perlindungan kepada selain Allah Ta'ala. Bernazar untuk dihilangkan mudarat kepada selain Allah. Mencintai selain Allah Ta'ala sebagaimana kecintaannya pada Allah. Atau sujud kepada selain daripada Allah Ta'ala. Maka itu termasuk dalam apa kita namakan sebagai syirik-syirik yang besar. Ya, menyekutui Allah Ta'ala dengan barang sesuatu yang lain daripada Allah. Sedangkan syirik kecil adalah syirik yang tidak sampai darjatnya kepada syirik akbar atau syirik yang besar tadi. Atau disebutkan oleh para ulama sebagai perantara menuju syirik akbar, seperti riya, bersumpah dengan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan makhluk yang tidak sampai kepada darjat ibadat. Ini termasuk dalam apa kita namakan sebagai syirik yang kecil, yang tak sampai kepada mengeluarkan kita daripada agama ini. Perbezaan syirik besar dan syirik kecil, apa beza dia? Baik, syirik besar ini kalau kita lihatkan mengakibatkan pelakunya itu keluar daripada Islam ataupun murtad dan kekal dalam neraka. Sedangkan syirik kecil tidak. Ya. Syirik yang besar ini mengeluarkan kita daripada agama. Syirik yang kecil tidak sebegitu. Adapun syirik besar menghapuskan seluruh amalan, sedangkan syirik kecil hanya menghapuskan amalan yang terdapat syiriknya saja. Jadi kalau kita tengok syirik besar ini, dia menghapuskan seluruh amalan.
Sehingga semua amalan kita itu tertolak. Dan kita terkeluar daripada agama. Riddah, murtad. Sedangkan syirik kecil itu menghapuskan amalan yang terdapat syirik saja. Contohnya seseorang itu dia riak dalam amalan. Maka di waktu itu, yang tak diterima itu adalah riak. Amalan yang diriakkan itu. Dia tidak mengeluarkan daripada agama. Tapi dia merosakkan amalan tersebut. Ya? Kerana Nabi SAW telah bersabda, aku lebih takut pada kamu yang menimpa kamu daripada syirik yang kecil. Sahabat tanya kepada Nabi, apakah yang dikatakan syirik yang kecil itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan itulah riak. Baik. Yang ketiganya, syirik besar tidak dapat dimaafkan kecuali dengan taubat. Sedangkan syirik kecil berada dalam masyiah ataupun kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu jika dikehendaki Allah boleh ampunkan, jika tidak Allah boleh menyiksa dia. Ini perbezaan di antara syirik besar dan syirik kecil. Ya. Imam As-Sanusi dalam mukadimahnya membahagikan syirik itu kepada 6 bahagian. Baik, ini penting untuk kita faham ya. Sebab nanti kita akan bahas kaitan dengan masalah adat dan masalah hukum yang lain ya, hukum syarak dan hukum adat. Enam syirik yang dibahaskan oleh Imam As-Sanusi itu yang pertamanya dinamakan sebagai syirkul istiqlal. Yang pertama dinamakan sebagai syirik al-istiqlal. Iaitu menetapkan adanya dua Tuhan ataupun lebih. Yang berlainan seperti akidah Majusi yang mempercayai adanya Ahura Mazda ataupun Tuhan cahaya. Dan Angra Manyu, Tuhan kegelapan. Iaitu kita namakan sebagai syirik al-istiqlal. Maksud ada dua Tuhan. Satu dia kata Tuhan cahaya, satu lagi Tuhan kegelapan. Maka ini syirik. Tapi dia mempunyai atau dia mengatakan Tuhan itu ada dua. Yang keduanya syirik tab'id. Menyatukan Tuhan seperti beberapa bahagian menjadi satu. Seperti apa yang dianuti oleh akidah Trinity dalam agama Kristian. Dia ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, kemudian dia ada Ruhul Kudus. Dan itulah Tuhan kata mereka. Ini kita namakan sebagai syirkut tab'id. Adapun yang ketiga, dinamakan syirkut taqrib. Iaitu beribadah kepada sesuatu selain daripada Allah Ta'ala dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini adalah syiriknya penyembah-penyembah berhala. Ya. Ma na'buduhum illa liqarribunallaha zulfa. Dan tidaklah kami itu menyembah akan berhala-berhala itu melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah, kata mereka. Adapun yang ketiga dinamakan sebagai syirik at-taqlid. Beribadah kepada Allah Ta'ala kerana mengikut orang lain tanpa dalil dan penuh keraguan. Jadi ini sifat orang-orang yang mengikut akan mak ayahnya ataupun tok neneknya di atas jalan benda yang dia tak tahu. Dia main ikut-ikut saja. Yang kelima dinamakan sebagai syirik asbab. Iaitu menyandarkan satu kesan terhadap sebab sesuatu. Ataupun yang tertentu. Yang bersifat adat. Seperti berpegang kepada manusia, bahawa manusia itu kenyang kerana makan. Dan bukannya Allah yang mengenyangkan. Ini dinamakan sebagai syirik al-asbab. Ya, kita namakan sebagai syirkul asbab. Ubat boleh menyembuhkan. Doktor boleh menyembuhkan. Ya. Makan, minum boleh mengenyangkan. Apa lagi? Ya. Api boleh membakar. Nah, itu semua kita namakan sebagai syirik al-asbab. Kalau dia beriktikad bahawa sebab itulah yang mendatangkan akibat. Ya, bahawa sebab itulah yang mendatangkan akibat. Jadi perkara itu kita namakan sebagai syirkul asbab. Sebab itu dalam i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah, kita tak boleh nak mengatakan api itulah hakikatnya membakar. Makanan itulah hakikatnya yang
mengenyangkan. Sebab ada keadaan api tak membakar. Sebagaimana apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Pisau tidak memotong. Sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Ismail. Dan begitu juga dikatakan bahawa makanan tidak mengenyangkan. Kerana berlaku kepada orang yang sakaratul maut, yang hampir kepada maut itu, bila mana dia sudah sampai kepada nak meninggal dunia itu, sakaratul maut, makanlah banyak mana sekalipun, minumlah banyak mana sekalipun, tidak akan dapat untuk menghilangkan hausnya atau menghilangkan laparnya. Jadi hakikat kenyang itu sebenarnya pada Allah Ta'ala. Kalau kita beriktikad benda tu, maka dia boleh jatuh ke dalam syirkul asbab. Adapun yang keenam namanya syirkul aghrad. Ataupun kita namakan sebagai beribadah atau beramal kerana yang lain daripada Allah Ta'ala. Niatnya itu yang lain daripada Allah Ta'ala. Seperti yang kita katakan tadi riak, ya, untuk ditunjukkan amal itu kepada orang lain. Ataupun dirasa dengan ibadahnya itu dia hebat daripada orang lain, ujub. Ya. Dan ini termasuk dalam apa kita namakan sebagai syirkul aghrad. Untuk syirik 1 hingga 4, seseorang itu dikirakan kufur secara ijma'. Daripada 1 sampai 4, seseorang itu dikirakan sebagai kufur. Adapun syirik yang kelima, dia memerlukan perincian. Jika disandarkan kepada sebab tertentu semata-mata, maka dia dikirakan kufur secara ijma'. Jika dia meyakini bahawa ia memberikan kesan oleh daya yang dijadikan oleh Allah Ta'ala kepada makhluk, maka dia dikirakan fasik ataupun ahli bid'ah. Bagi nombor 6, dikirakan maksiat dan tidak kufur secara ijma'. Jadi yang kelima tadi, kalau dia kata yang memberi bekas itu, ya, bukanlah hakikat yang ada pada diri kita, tetapi atas kuasa yang Allah bagi pada kita, kepandaian yang Allah Ta'ala bagi pada kita, maka itu dinamakan sebagai fasik dan bid'ah. Ya, fasik dan bid'ah. Jadi dalam hal ini, keenam-enam ini kita namakan sebagai syirik. Ya, sebagai syirik. Berbalik kepada penjelasan hadis. Maksud hak mereka terhadap Allah Ta'ala pula adalah an la yu'adzibahum. Iaitu agar Allah Ta'ala itu tidak menyiksa mereka. Ya. Imam Al-Qastalani dalam kitab Irsyadus Sari menyatakan ini adalah kalam musyakalah. Kalam musyakalah. Maksudnya, pada hak Allah Ta'ala itu seolah macam ada hak. Ya. Sedangkan Allah Ta'ala itu tidak dibebani dengan apa-apa hak pun. Kerana Allah adalah Khalik. Allah tu pencipta. Dan bila kita kata Allah Ta'ala tu Khalik, dia tak terikat dengan apa-apa peraturan pun. Tapi di dalam hadis ini seolah-olah macam ada terikat dengan peraturan-peraturan atau hak-hak yang tertentu. Jadi pada makhluk itu ada hak, pada Allah Ta'ala itu juga ada hak. Atadri ma haqquhum alaih, qala Allah wa Rasul alam, qala an la yu'adzibahum. Iaitu Allah tidak akan mengazab mereka. Baik, ini kata Imam Al-Qastalani, ini adalah kalam musyakalah. Apa itu musyakalah? Iaitu penyebutan sesuatu dengan menggunakan lafaz yang lain kerana persamaan dengan lafaz yang terdapat dalam ayat tersebut. Ataupun memindahkan makna daripada lafaz ke lafaz yang lain yang berbeza dengan tujuan perimbangan daripada sudut bahasa. Ini kita namakan sebagai musyakalah. Ya. Contohnya, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 116, Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka antal 'allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam,
engkau telah berkata kepada manusia, jadikanlah daku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau, wahai Tuhan. Tidaklah patut bagiku menyatakan sesuatu yang aku tidak berhak mengatakannya. Jika aku ada mengatakan, maka tentunya engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau jugalah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Baik, dalam ayat ni kalau kita lihatkan, ada perkataan dikatakan in kuntu qultuhu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Di situ. Jika aku mengatakannya, pastilah engkau mengetahuinya. Sesungguhnya engkau mengetahui apa dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang berada dalam dirimu. Baik, perkataan ma fi nafsik itu nisbah kepada Allah Ta'ala itu dengan nafs. Apa itu nafs? Diri. Ya, diri. Sedangkan Allah tidak punya nafs. Allah tidak punya diri. Sebagaimana manusia. Secara hakiki memangnya tidak boleh disamakan hal ini. Tetapi untuk mengimbangi lafaz nafs yang pertama, digunakan juga nafs pada Allah. Nampak tak? Ini kita namakan kalam musyakalah. Ya, ini dinamakan sebagai kalam musyakalah. Jadi kalau kita lihat dekat ayat ini, ya, dia ada perkataan yang digunakan itu sama untuk menunjukkan keadaan yang nak diungkapkan bahasanya. Ya. Jadi, ini kita namakan sebagai mengimbangkan dari segi bahasa. Sedangkan Allah Ta'ala itu tidaklah mempunyai nafs sebagaimana manusia. Atau seperti firman Allah Ta'ala yang lain, seperti surah Ali Imran ayat 3, ayat 54. Allah menyatakan, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Mereka itu orang Yahudi itu kafir. Mereka atau orang Yahudi yang kafir itu pun merancang tipu daya hendak membunuh Nabi Isa. Dan Allah pula membalas tipu daya mereka. Ingatlah Allah sebaik-baik pembalas segala jenis tipu daya. Nampak pada ayat tersebut. Kalau kita faham lafaz saja, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Maksudnya mereka itu berbohong ataupun melakukan makar, merancang untuk melakukan tipu daya, dan Allah juga melakukan benda yang sama. Melakukan tipu daya. Nampak? Kalau kita tengok sikit ayat ni, takkan Allah begitu. Sedangkan Allah Ta'ala itu Maha suci daripada segala bentuk kekotoran dan pembohongan yang sebegini. Tetapi lafaz yang digunakan itu nak menunjukkan dan membalas daripada lafaz yang pertamanya. Jadi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka itu merancang untuk menipu daya dan Allah pula membalas tipu daya mereka. Padahal dalam hal ni Allah tak perlu balas pun. Allah Ta'ala Maha berkuasa di atas apa yang mereka buat tu. Allah nak bagi jadilah. Allah nak izinlah. Allah tak izinkan takkan jadi juga perkara itu. Sebab Allah Ta'ala memiliki sifat yang mutlak. Jadi ini kita namakan apa ni? Ini kita namakan kalam musyakalah. Dan ini termasuk dalam mutasyabihat. Jadi tak betul kalau kita katakan Tuhan tu, kalau kita kata mutakabbir, kita terjemah dengan apa? Samsing contohnya. Tak tepat. Sama juga kalau kita kata Allah Ta'ala itu dengan namanya Al-Ghani. Allah Ta'ala itu bersifat. Namanya itu dengan kaya. Kalau kita faham kaya Allah Ta'ala itu dengan memiliki langit dan bumi dan sebagainya, juga tidak tepat. Sebab yang dimaksudkan kaya Allah Ta'ala itu bukan sebab memiliki. Sebab itu sama dengan makhluk. Yang dimaksudkan dengan kekayaan Allah Ta'ala itu, Allah tak perlukan pada makhluknya itu walaupun satu zarah sekalipun. Artinya kalau dunia ni Allah Ta'ala hancurkan, Allah boleh wujudkan dunia, malah 1000, sejuta dunia yang umpama ini dengan mudah saja. Kun fayakun. Jadi kita kena rujuk kepada sifat istighna Allah Ta'ala. Bukan dia memiliki kita sebab kita memiliki itu kita kata kita kaya. Tapi Allah Ta'ala kayanya sebab dia tak berkehendak di atas apa yang diciptakannya.
Terkaya dia daripada alam ini. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Itu maksud kaya. Jadi ini kita kena faham daripada sudut pemahaman mutasyabihat tadi. Jadi bukan Allah Ta'ala itu bersifat dengan menipu daya dan terjejas dengan tipu daya orang-orang kafir. Maha suci Allah daripada segala kekurangan. Tetapi ini adalah satu bentuk penjelasan bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Allah Isa dan meninggalkan kaum kafir Yahudi itu dalam kesesatan dan persangkaan mereka yang bahawa mereka itu telah berjaya. Sedangkan pada hakikatnya mereka tetap terhina hingga hari akhirat. Bab musyakalah ini terdapat dalam perbahasan ilmu badi' dalam balaghah. Bila kita belajar ilmu balaghah, dia dalam bab ilmu badi' itu memang ada, ya. Dalam Al-Quran dan hadis terdapat banyak lafaz yang sebegini yang perlu dibahas daripada sudut bahasa dan takwilan. Berkaitan dengan hak hamba dan hak Allah Ta'ala dalam hadis di atas, bukanlah bermaksud Allah Ta'ala terpaksa atau terikat untuk tidak menyiksa hamba-hambanya dengan apa yang mereka perbuatkan. Sedangkan Allah tidak terikat dengan segala bentuk hak dan hukum. Dan Allah lah yang menciptakan hukum. Tetapi ia adalah kalam musyakalah, iaitu mengimbangi kata sebagaimana lafaz yang sebelumnya. Jadi ini adalah merupakan lafaz yang kita namakan sebagai lafaz musyakalah. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa manusia tidak punya alasan di hadapan Allah Ta'ala. Bahawa mereka tidak diserukan kepada tauhid. Ini kerana Allah memerintahkan para nabi untuk menyampaikan akan risalah agama ini kepada seluruh manusia. Dan mereka yang menolak risalah agama ini termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ya, jadi kalau kita lihat ini adalah merupakan satu bentuk yang Allah Ta'ala nyatakan, ya, untuk apa? Untuk difahamkan daripada sudut perimbangan bahasa tadi. Ya. Jadi Allah Ta'ala telah menyatakan bahawa Allah telah memerintahkan para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan akan agama ini kepada seluruh manusia. Sebagaimana firman Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 67, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul Allah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu. Jika engkau tidak melakukan dengan menyampaikan kesemuanya, maka berarti tidaklah engkau menyampaikan risalahnya. Allah jualah yang akan memeliharamu daripada kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Ini jelas, ya, tentang bagaimana pemahaman kita terhadap lafaz yang digunakan dalam Al-Quran itu. Contohnya, Allah menyatakan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan nafs tadi. Ya? Dan yang terakhir ini berkaitan dengan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ya? Mereka itu membuat tipu daya, malah Allah Ta'ala membalas tipu daya mereka, dan Allah Ta'ala itu sebaik-baik yang mengaturkan akan perkara tersebut. Ya, jadi kalau kita lihatkan, bukanlah bermaksud Allah Ta'ala itu berbalas-balas tipu daya dengan orang kafir ni. Tidak. Ya. Sebenarnya itu adalah tugas yang diberikan kepada para Nabi dan Rasul dan juga orang-orang mukmin, ya, untuk kita menentang orang kafir itu. Tetapi sebenarnya dalam hal ini Allah menggunakan perkataan itu adalah untuk mengimbangi lafaz yang sebelumnya. Ya. Jadi nampak cantiklah. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Baik. Itu hadis yang pertama. Ya, ada soalan? Kalau ada soalan, kita boleh jawab satu dua soalan. Ya. Kalau tak ada, kita teruskan je. Ya. Dia syirik boleh juga, syirik dinamakan sebagai syirik khafi. Dia ada syirik jali, dia ada syirik khafi. Ya, boleh juga. Ya, boleh. Syirik yang jelas dan syirik yang tersembunyi. Baik, lagi ada soalan? Baik, kalau tak ada, kita terus pada hadis yang kedua. Wa bi ilaihi qal,
Haddatsana Ismail, haddatsani Malik an Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah an abihi an Abi Sa'id al-Khudri anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha falamma asbaha jaa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara lahu dhalika wa ka'anna ar-rajula yataqalluha faqala ya Rasulullah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن atau kamu qala telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepadaku Malik daripada Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah daripada ayahnya daripada Abu Sa'id al-Khudri bahwasanya ada seorang lelaki mendengar seorang itu membaca suratul Ikhlas, dia mengulang-ulanginya pada kemudian harinya. Dia mengulang-ulanginya pada paginya, kemudian harinya dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kisah tersebut. Bahawa seolah-olah lelaki tadi hanya membaca bacaan tersebut saja. Iaitu dia ulang-ulang baca qul huwallahu ahad. Macam tak ada surah lain, itu je surah yang dibaca. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, sesungguhnya surah tersebut atau suratul Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Jadi dalam hal ini Masya Allah ya, kalau kita lihatkan surah yang pendek tetapi dia punya perumpamaannya ataupun timbangannya itu seumpama sepertiga daripada Al-Quran. Baik, Syekh Abu Bakar Ahmad Al-Malibari dalam kitabnya Syarah Kitab At-Tauhid menyatakan bahawa kemuliaan surah Al-Ikhlas dinisbahkan sepertiga Al-Quran kerana Al-Quran adalah dustur ad-din ataupun asas agama. Dan Islam itu mempunyai 3 rukun asasnya, iaitu Islam, iman dan ihsan. Sebagaimana hadis yang dikenali dengan nama hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Maka surah Al-Ikhlas menjelaskan berkenaan dengan kaedah-kaedah iman yang menjadi satu daripada 3 rukun agama. Jadi sebab apa dinamakan 1/3 daripada Quran? Kata Syekh Abu Bakar Ahmad Al-Malibari, kerana dia menceritakan tentang tauhid. Dan tauhid itu adalah penjelasan kepada rukun-rukun iman. Jadi dalam agama kita ada 3 bentuk rukun, rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Maka dia umpama 1/3 daripada agama ini. Al-Qastalani menyatakan bahawa hadis ini juga adalah dalil kemuliaan ilmu tauhid. Kerana mengetahui mengenai Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Jadi dalil ini juga, hadis ini juga adalah merupakan kemuliaan bagi orang yang memahami akan tauhid dan juga kemuliaan ilmu tauhid itu sendiri. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, asbabun nuzul bagi surah ini adalah apabila orang kafir datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanyakan tentang Tuhan Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis dinyatakan, atau kama qala anal musyrikin qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad unsub lana rabbak fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sesungguhnya golongan musyrikin telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sifatkan kepada kami bagaimana Tuhanmu. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, katakanlah olehmu wahai Muhammad, Tuhanku adalah Allah SWT yang Maha Esa. Allah tempat bergantung. Tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak perlu diperanakkan. Dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Maka ini adalah surah yang menerangkan sifat-sifat Allah. Jadi tadi cerita tentang zat. Yang ini kita cerita tentang sifat. Jadi bila kita sebut Allah ni, padanya itu kena satu bentuk takrifan yang kita kena jelaskan. Ya? Jadi Allah itu adalah nama bagi Tuhan kita. Zat yang wajibal wujud. Zat yang wajibal wujud. Yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Nama-nama yang mulia. Dan Allah menciptakan segala-gala perkara. Jadi bila mana kita sebut dalam istilah yang begitu, Allah SWT itu adalah zat yang wajibal wujud. Yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Padanya itu nama-nama yang indah. Dan Allah menciptakan segala sesuatu, maka di sini terhimpun 4 perkara. Apa dia? Pertama, zat. Yang kedua, sifat. Yang ketiga,
asma. Dan yang keempatnya af'al. Ya. Ada 4 perkara yang kita kena faham. Bila kita sebut tentang Allah Ta'ala, dia mesti ada 4 perkara ini yang kita kena faham. Zat, sifat, asma' dan af'al. Menurut kaedah sebagaimana yang telah dinyatakan oleh ulama-ulama usuluddin. Baik, pengertian sifat Allah Ta'ala menurut ulama usuluddin adalah maqama bighairihi. Yang dikatakan sifat itu apa dia? Sifat itu adalah apa yang berdiri yang lain daripadanya. Ya, selain daripadanya itu. Sesuatu yang berdiri dengan yang lainnya, yaitu berdiri pada zat Allah Ta'ala. Al-Qastalani menyatakan bahawa dengan turunnya surah ini, ia menunjukkan kemuliaan kepada kemuliaan ilmu tauhid yang membahaskan zat, sifat dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Untuk pengenalan atau untuk mengenal Allah Ta'ala, dia tidak bahas pada zatnya. Kerana zat adalah sesuatu yang tidak boleh dibahas. Yang boleh dibahas hanyalah pada sifat-sifatnya, nama-namanya dan juga af'alnya. Ya? Jadi bila kita sebut tentang Allah, maka pengetahuan kita itu, mesti kita tahu Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha suci, Allah yang bersifat wajib al-wujud, sifat-sifat yang sempurna, nama-nama yang mulia dan Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi ini pemahaman kita tentang sifat. Ya? Atau pemahaman kita tentang Allah Ta'ala yang mempunyai sifat tadi. Baik, Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari menukilkan perkataan Al-Baihaqi dengan menyatakan bahawa sifat-sifat Allah ini terbahagi kepada 2 bahagian. Ya, sifat Allah Ta'ala ini terbahagi kepada 2 bahagian. Pertama, sifat zatnya. Yang kedua, sifat-sifat perbuatannya ataupun sifat zat, dan yang kedua sifat af'al. Sifat zatnya adalah seperti Allah itu bersifat qudrat, yang berarti berkuasa ataupun berkuasa. Iradat, yang berarti berkehendak ataupun berkehendak. Yang ketiganya ilmu, hayat dan yang lain-lainnya. Sedangkan sifat perbuatan itu seperti memberikan rezeki. Allah Ta'ala itu dengan namanya Ar-Razzaq, menciptakan. Ya? Allah Ta'ala itu bersifat dengan Khaliq, yang menciptakan, menghidupkan. Dengan nama Allah Ta'ala itu Yuhyi wa Yumit. Ya? Ataupun Allah Ta'ala itu dia bersifat dengan meninggikan, Ar-Rafi' ataupun merendahkan. Ya? Jadi ini semua adalah merupakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita nak melihatkan itu adalah merupakan sifat daripada sifat-sifat af'alnya. Jadi sifat Allah Ta'ala ini ada 2. Pertama sifat zat, yang kedua sifat perbuatannya. Imam As-Sanusi dalam kitab Ummul Barahin telah menyatakan bahawa sifat-sifat Allah Ta'ala itu terbahagi kepada 4 bahagian. Sifat Allah Ta'ala itu terbahagi kepada 4 bahagian. Pertama, sifat nafsiyah. Yang keduanya sifat salbiyah. Yang ketiganya sifat ma'ani. Dan yang keempatnya sifat ma'nawiyah. Ya, jadi kalau tengok sifat-sifat Allah Ta'ala itu, dia ada 4 bahagiannya. Adapun sifat nafsiyah itu adalah hal yang wajib bagi Allah Ta'ala selama-lamanya, tidak dikenakan oleh sesuatu kerana. Dan sifatnya ada satu saja, iaitu wujud. Ya. Adapun salbiyah, sifat yang menafikan segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, maka itulah sifat qidam, baqa', mukhalafatu ta'al hawadis, yang ta'ala bin nafsi dan wadaniyat. Ada 5 sifat di sana. Itu menafikan segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Adapun yang ketiga namanya sifat ma'ani, iaitu sifat yang wujud. Kerana yang mawujud pada zat Allah Ta'ala, yang wajib al-wujud, dan wajib dihukumkan atas martabat tersebut sifat yang lain, ya, ataupun sifat-sifat yang terbit daripadanya itu. Dan sifat ma'ani ini adalah merupakan satu sifat yang qadim lagi azali, ya, yang wujud pada zat Allah Ta'ala. Dan daripada itu,
dihukumkan dia dengan satu hukum, iaitu padanya itu juga terbit padanya itu sifat-sifat ma'nawiyah. Adapun sifat ma'nawiyah itu adalah hal yang tetap bagi zat selama-lamanya disebabkan sesuatu sebab, iaitu pada sifat ma'ani. Maka sifat-sifat yang terkandung dalam ma'nawiyah itu seperti kaunhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan juga kaunuhu mutakalliman. Baik, itu penghuraian terhadap sifat ma'ani. Jadi bagi Allah Ta'ala itu ada sifat. Menurut pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sedangkan kalau kita lihatkan pandangan daripada Mu'tazilah, maka mereka mengatakan Tuhan tidak mempunyai sifat. Ya. Jadi kita menafikan apa yang dinyatakan oleh Mu'tazilah itu kerana nyata dalam Al-Quran dan juga nyata dalam hadis bahawa sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu ada sifat-sifatnya. Ilmu berkenaan sifat ini juga dikenali dengan nama ilmu sifat 20 dalam kalangan masyarakat Nusantara. Menurut Al-Ghazali, Al-Sanusi dan juga ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang lain daripada aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, pembelajaran sifat-sifat Allah Ta'ala itu mencakupi sifat yang wajib baginya, sifat yang mustahil dan juga sifat yang harus. Maka hadis ini menjelaskan berkenaan dengan kelebihan surah Al-Ikhlas, menunjukkan kepada kita penjelasan tentang perbahasan sifat-sifat Allah Ta'ala yang menafikan pandangan kaum Mu'tazilah yang menolak akan adanya sifat-sifat tersebut pada Allah. Selain itu, ilmu mestilah diselarikan dengan amal. Bahawa penjelasan tentang keagungan ini dalam surah Ikhlas disempurnakan dengan amalan surah ini, dan apabila dibaca sekali, pahalanya menyerupai sepertiga Al-Quran. Jadi, dalam hal ini, kalau kita ini dalam keadaan yang mungkin mempunyai masalah di sudut akidah kita, ya, maka perbanyakkan membaca suratul Ikhlas. Ya, kalau kita sakit kepala, boleh telan Panadol. Ya, kita boleh telan ubat-ubatan. Tetapi kalau akidah sakit macam mana? Maka diperlukan pada kita itu untuk membaca banyak-banyak qul huwallahu ahad. Kenapa? Kerana dia membina kita punya iman kita. Ya, membina kita punya hati kita, ya, dengan sifat-sifat kehambaan. Yang dengannya itu dapat kita faham Allah Ta'ala itu dia mempunyai sifat-sifat yang tertentu, yang khusus bagaimana dikatakan tadi. Baik. Jelas, ya? Ada soalan tentang masalah ini? Tak ada. Ya? Baik, tengok pada hadis yang ketiga dan keempat pula. Hadis berkenaan dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah menyatakan dalam surah Al-Isra ayat 110. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyama tad'u falahu asmaul husna. Katakanlah wahai Muhammad, seluruh nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun nama Allah ataupun nama Ar-Rahman, yang mana saja kamu serukan daripada kedua-dua nama itu adalah baik belaka. Kerana Allah mempunyai banyak nama yang baik serta mulia. Baik, seterusnya kita baca hadis yang ketiga. وبه إليه أنه قال حدثنا محمد بن سلام حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي طبيان عن جرير بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. Disebutkan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah daripada Al-A'mash daripada Zaid bin Wahab dan daripada Abu Zabyan daripada Jarir bin Abdullah telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyayangi sesiapa yang tidak menyayangi manusia. Ya, sesungguhnya Allah tidak menyayangi sesiapa sahaja yang tidak menyayangi manusia. Jadi kalau kita lihatkan dalam ayat ini Allah menyatakan awal-awalnya berkaitan dengan dalam hadis ini dikatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa Allah tidak menyayangi sesiapa yang tidak menyayangi akan manusia. Baik, kita tengok dekat keterangan hadis, ya, keterangan hadis ini. Dalam permulaan bab ini kalau kita lihat dalam kitab Tauhid Imam Bukhari,
Imam Bukhari telah membuka atau memulakan tajuk bab ini dengan firman Allah Ta'ala daripada surah Al-Isra' tadi. Iaitu, Qul ida'ullaha awida'ur rahman ayyama tada'u falahu asma'ul husna. Katakanlah wahai Muhammad, serulah nama Allah ataupun nama Ar-Rahman, yang mana saja kamu serukan daripada kedua-dua nama itu adalah baik belaka. Kerana Allah Ta'ala mempunyai banyak nama yang baik serta mulia. Jadi bagi Allah Ta'ala ini ditetapkan adanya nama. Tadi kita sebut Allah Ta'ala itu zat, yang keduanya sifat, yang ketiganya asma. Ya. Yang pertama zat, yang kedua sifat, yang ketiganya asma. Bagi Allah Ta'ala itu ada nama-nama yang mulia. Dan yang keempatnya af'al, perbuatan. Jadi kalau kita lihatkan pada bab ini diceritakan tentang nama-nama Allah. Baik. Kata isim ataupun nama itu berasal daripada perkataan as-summu ataupun as-sima yang berarti ketinggian ataupun meninggi. Siapa yang mengenali asma Allah Ta'ala itu diwajibkan mengikuti dan membuahkan sifat yang sesuai dengan nama-nama tersebut. Beriman dengan nama-nama Allah Ta'ala ini mewajibkan padanya itu 3 rukun. Jadi bila mana kita nak membahas tentang nama Allah Ta'ala ini, maka padanya itu ada 3 rukun. Tadi kita bahaskan tentang sifat Allah Ta'ala. Ya, sifat Allah Ta'ala pembahagiannya itu ada nafsiyah, ada salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Dalam membahaskan tentang nama-nama Allah Ta'ala ini, maka padanya itu ada 3 rukun. Baik. Apakah rukun-rukun itu? Pertama, beriman dengan nama itu sendiri. Dan itulah petunjuk kepada zat yang maha mulia. Maksudnya, nama itu sendiri sebenarnya menunjukkan kepada zat. Beriman dengan nama itu sendiri. Yang kedua, beriman dengan sesuatu yang ditunjukkan dalam nama tersebut. Contohnya, dikatakan Allah Ta'ala dengan namanya Ar-Razzaq. Yang menunjukkan Allah Ta'ala itu memberi dan menjamin rezeki hambanya. Maka wajiblah kita sebagai orang Islam ataupun seorang mukmin mempercayai Allah lah yang menentukan segala-gala perkara kepada kita. Segala rezeki. Sebagaimana yang telah kita faham daripada qada dan qadar. Begitulah pada nama-nama yang lain. Iaitu kita beriman di atas apa yang ditunjukkan daripada nama itu. Dan yang ketiga, kita beriman bahawa Allah lah yang memiliki nama tersebut dan dia akan melaksanakan akan tuntutan pada nama tersebut. Seperti Ar-Rahman yang berarti maha pengasih dan penyayang, maha penyayang. Maka Allah Ta'ala itu menyayangi akan hamba-hambanya. Jadi inilah 3 perkara yang kita kena faham daripada nama-nama Allah. Yang pertama, kita yakin dan percaya dengan nama itu sendiri. Kita beriman dengan nama itu sendiri. Yang kedua, dengan sesuatu yang ditunjukkan padanya. Dan yang ketiganya, Allah akan melaksanakan di atas tuntutan nama tersebut. Maka dalam hal ini beriman bahawa Allah Ta'ala itu memiliki dan melaksanakan segala makna yang terkandung dalam nama-namanya itu adalah sesuatu yang menjadi kefahaman kita terhadap berimannya kita dengan nama-nama Allah Ta'ala. Baik. Nama yang utama pula daripada nama-nama yang ada, daripada nama-nama yang kata Asma Allah Al-Husna, ada satu nama yang dikatakan mengetuai di atas nama-nama yang lain, yang kembali nama-nama yang lain itu kepadanya. Maka nama itu adalah lafaz Allah, yang merupakan nama bagi zat. Jadi, bila kita katakan nama Allah Ta'ala itu Allah, maka fahamlah kita dekat situ, kembalinya semua lafaz itu kepada lafaz Allah itu. Ya. Yang merupakan nama bagi zat. Baik, jadi dalam hal ini, apakah maksud nama zat ini? Definisi yang diberikan oleh para ulama tauhid, contohnya dikatakan tadi, ataupun dalam buku kita, ismun li zatil wajibil wujub al-ma'bud bihaqqin istighna'in an kulli ma siwah wa muftaqirin kullu ma'adah. Itu maksudnya. Iaitu nama bagi zat yang wajib al-wujud, iaitu Allah, ya, yang berhak disembah oleh sekalian makhluk, terkaya daripada segala sesuatu dan berkehendak segala sesuatu kepadanya. Itu dia. Ya. Maka dalam hal ini, apakah maksud kalimah Allah itu?
Kalimah Allah itu adalah nama bagi zat yang wajibal wujud, yang berhak disembah oleh sekalian makhluknya, terkaya daripada segala sesuatu dan berkehendak segala sesuatu kepadanya. Itu dia. Baik. Nama-nama yang lain adalah nama yang menjadi sandaran kepada nama Allah, yang menunjukkan kepada zat yang dikatakan oleh Allah Ta'ala itu, sebagaimana Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan yang lainnya. Ibn Hajar menyatakan bahawa nama Ar-Rahman diambil daripada perkataan rahmah, yang punya arti kasih sayang yang tiada bandingannya. Al-Bahaqi menjelaskan Ar-Rahman, Ar-Rahim diambil daripada nama Allah Ta'ala, sebagaimana hadis baginda yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf, yang berbunyi, atau kama qala Abdurrahman bin Auf, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah azza wa jalla, ana Allah wa ana Ar-Rahman, khalaqtu Ar-Rahim wa syaqaqtu laha min ismi, wa man wasalaha wasaltuhu, wa man qata'aha batattuhu. Atau kama qala. Riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, aku adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku adalah Ar-Rahman dan telah menciptakan Ar-Rahim, ataupun kasih sayang yang berasal dari namaku. Sesiapa yang menyambungkannya, maka aku akan menyambungkannya dengan rahmatku. Siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskannya. Jadi ini nama Allah Ta'ala Ar-Rahman. Ya. Menurut Al-Khattabi, perkataan Rahman adalah yang memiliki rahmat, yang mencakupi seluruh makhluk. Sedangkan perkataan Rahim, khusus untuk orang beriman sahaja. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 43, Allah menyatakan, dan dialah yang memberikan rahmat kepada kamu. Dan malaikatnya pula berdoa bagi kamu, supaya dia mengeluarkan kamu daripada kegelapan, kekufuran dan maksiat, kepada cahaya keimanan dan ketaatan. Dia adalah maha penyayang kepada orang yang beriman di dunia dan akhirat. Ibn Abbas menyatakan bahawa sesungguhnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama Allah Ta'ala, yang mana salah satunya lebih khusus maknanya berbanding dengan lain. Maka kedua-dua nama ini terdapat dalam bacaan basmalah, yang menjadi permulaan bagi setiap bacaan Al-Quran, kecuali surat Taubah ataupun surat Al-Bara'ah. Nah, ini kalau kita lihatkan perbahasan mengenai nama-nama Allah Ta'ala, di antaranya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang berasal daripada nama Rahmah. Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kasih sayang. Cuma dikatakan Ar-Rahman itu memiliki makna yang lebih luas, maksudnya mencakupi seluruh makhluk, termasuklah orang kafir dan sebagainya. Sedangkan Ar-Rahim lebih kepada khusus kepada orang beriman saja di hari akhirat. Ya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika ditanya kenapa tidak ditulis basmalah pada permulaan surah At-Taubah, maka beliau menjawab, basmalah adalah keamanan, sedangkan bara'ah, yakni surah At-Taubah itu diturunkan bersama pedang. Perintah jihad yang bukannya melalui keamanan. Jadi kalau kita lihatkan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim diletakkan pada Bismillahirrahmanirrahim, yang diletakkan pada setiap awal surah, kecuali surah Al-Bara'ah. Kerana surah Al-Bara'ah adalah satu surah yang diturunkan bersama dengan pedang, iaitu dengan peperangan, dan di situ ada perintah jihad dan bukannya keamanan. Maka selain itu, surah itu diturunkan dengan kisah yang berlegar mengenai munafik, yang menunjukkan tiada keamanan bagi orang munafik. Seolah-olah Allah mengharamkan mereka daripada rahmatnya yang boleh diperolehi melalui basmalah. Ini yang kita faham daripada hadis yang ketiga, berkenaan dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya hadis yang keempat. Ya, hadis yang keempat berkenaan dengan rahmat juga. Ya, berkenaan dengan rahmat juga. Kita baca hadis ini. Wa bi ilaihi annahu qala haddatsana Abu Nu'man haddatsana Hamad bin Zaid an Asim al-Ahwal an Abi Utsman Nahdi an Usama bin Zaid qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam farsalat ilaihi ihda banatihi tad'uhu wa tukhbiruhu an sabiyyan laha aw ibnan laha fil maut faqala Rasulullah irji' ilaiha fa akhbirha inna lillahi ma aqadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma famurha faltasbir wal tahtasib
فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنها قد أقسمت لتأتينها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وانطلقت معهم فرجع فرفع فرفع إليه صبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة ففاضت عينه فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء atau kama qala. Yang bermaksud telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid daripada Asim al-Ahwal, daripada Abu Usman an-Nahdi, daripada Usamah bin Zaid. Berkatanya kami di sini Nabi SAW. Lantas utusan salah seorang antara kedua puterinya beliau memanggilnya kerana anak lakinya cucu Nabi SAW sedang nazak. Lantas Nabi bersabda dengan si utusan, pulanglah engkau ke rumah putriku dan beritahukan kepadanya bahawa Allah mengambil apa yang telah diberikan kepadanya dan segala sesuatu yang di sisinya. Telah ada ketentuan yang telah ditetapkan. Suruhlah dia bersabar dan mengharapkan pahala. Puteri baginda kembali mengutus utusannya disertai sumpah untuk Tuan mendatanginya. Justru Nabi SAW berdiri bersama Sa'ad bin Ubadah dan Mu'az bin Jabal. Lalu mereka pun pergi. Sesampai tempat tersebut, diserahkan kepada baginda SAW akan anak tersebut, ini cucunya. Sedangkan nyawanya sudah tersekat-sekat. Seolah-olah sudah berada di penghujung hayatnya. Kedua mata Nabi SAW terus berlinang. Maka Sa'ad bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Tuan menangis? Nabi SAW menjawab, inilah rahmat kasih sayang Allah Ta'ala yang Allah letakkan dalam hati hambanya. Hanya saja Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Baik, ini jelas berkenaan dengan nama-nama Allah SWT, iaitu nama Rahman dan Rahim tadi yang berasal daripada perkataan rahmat. Ya. Baik, menurut Al-Qastalani daripada perkataan rahmat itu membawa kepada makna rahim yang iaitu mengasihani, simpati dan melindungi. Daripada perkataan rahim itu diambil untuk disebahkan kepada rahim wanita yang melindungi akan janinnya. Begitulah Allah Ta'ala Maha Pengasih akan hamba-hambanya dengan memberikan kepada hamba-hambanya nikmat dan perlindungan. Hadis di atas menunjukkan bahawa setiap manusia pasti diuji dan dalam kesusahan dan kesedihan. Rasulullah diuji dan berada dalam kesedihan. Bagi orang mukmin adalah untuk menghapuskan dosa-dosanya. Ya, setiap ujian yang ditimpakan kepada orang mukmin itu adalah untuk menghapuskan dosa-dosanya dan meningkatkan akan derajatnya sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 2 hingga 3, Allah menyatakan ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Patutkah manusia menyangka mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami beriman sedangkan mereka belum diuji bagi membuktikan keimanan mereka. Sesungguhnya kami telah menguji orang yang terdahulu daripada mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang sebenarnya beriman dan juga Allah mengetahui sesiapa di antara mereka yang berdusta. Jadi ini hal yang berkaitan dengan kesabaran, ya, dan itu adalah merupakan sesuatu yang nak menghapuskan dosa-dosa kita ataupun nak meningkatkan akan darjat kita. Ya, dan Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan bahawa dalam ujian itu hikmahnya ada 3 bahagian, ada 3 perkara. Ya, bila mana Allah timpakan ujian kepada kita, pertama, ya, kita nak dihapuskan dosa-dosa kita. Ya, yang kedua, Allah Ta'ala nak mengangkat darjat-darjat kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak jatuh lagi ke dalam perkara yang membuatkan kita itu menderita. Jadi kalau dah tahu perkara itu mungkin akan merosakkan kita, jangan kita buat lagi lah, jangan kita ulang. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala lagi, sabar itu ada 3 bahagiannya. Pertama, sabar dalam melakukan perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Dan yang ketiganya, sabar dalam menempuh ujian-ujian daripada Allah SWT. Dan sesungguhnya bagi mereka yang menempuh ujian dengan sabar, Allah SWT menyatakan dalam surah Zumar ayat yang ke-10 yang berbunyi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka tanpa balasan ataupun tanpa hisab. Baik. Seterusnya hadis yang kelima. Okey. Baik, seterusnya hadis yang kelima. Baik, mungkin saya akan baca laju-laju untuk kita dapatkan sebanyak mungkinlah pada hari ini hadis yang dapat kita baca ya. Baik. Mengenai af'al Allah. Tadi kita dah sebut tentang zat Allah, sifat Allah, asma Allah
Yang keempat ini adalah af'al Allah Subhanahu wa taala ataupun perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Taala berfirman dalam surah Zariyat ayat 58, "Innallaha war-razzaqu dzu quwwatil matin." Sesungguhnya Allah Taala dia sajalah yang memberikan rezeki kepada sekalian makhluknya dan mempunyai kekuatan bagi yang maha kukuh. Hadis yang kelima. Wa bi ilahi annahu qala haddatsana 'abdan an Abi Jamrah haddatsana 'abdan an Abi Hamzah anil A'mash an Sa'id bin Jubair an Abi Abdurrahman As-Sulami an Abi Musa Al-Asy'ari qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma ahadun asbaru ala adza sami'ahu min Allah yadda'una lahu walad thumma yu'afihim wa yarzuquhum atau kama qala. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Abdan daripada Abu Hamzah, daripada Al-Amash, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Abu Abdurrahman As-Sulami, daripada Abu Musa Al-Asy'ari bahawa dia telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jadi kesabaran yang lebih besar terhadap Allah Taala bahawa ada manusia yang mengaku sesungguhnya Allah Taala punya anak, iaitu dakwaan orang Nasrani. Namun Allah masih juga memberikan mereka kesihatan dan rezeki. Bayangkan ya. Jadi kalau kita lihatkan Allah Subhanahu wa taala didustakan oleh orang kafir. Ya, didustakan oleh orang kafir dan bukan setakat itu, malah ada di kalangan manusia ini yang menghina ya Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada mereka itu kesihatan dan rezeki yang baik. Jadi begitu kalau kita lihatkan hadis ini ya. Baik, pada permulaan tajuk ini Al-Bukhari meletakkan firman Ta'ala, "Innallaha huwal razzaq dzu quwwatil matin." Sesungguhnya Allah Ta'ala dialah saja yang memberikan rezeki, yang punya kekuatan lagi yang maha kuat dan kukuh kekuasaan. Ibnu Battal menyatakan pada bab ini mengandungi dua sifat Allah Ta'ala. Yang pertama sifat zat dan yang keduanya sifat perbuatan. Baik, jadi kita nak faham kat sini macam mana kata sifat zat, macam mana sifat perbuatan. Ya, dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ini bila kita berbahas tentang sifat, sifat ni ada dua. Satu sifat zat, satu lagi sifat perbuatan. Ibn Battal menyatakan dalam hal ini ada dua bahagian sifat itu. Pertama sifat zat dan sifat perbuatan. Baik. Ar-Razzaq yang bermaksud memberikan rezeki adalah sifat perbuatan. Jadi Ar-Razzaq dalam ayat yang kita baca tadi bermaksud memberikan rezeki. Maka itu termasuk dalam sifat-sifat fi'il, dalam sifat-sifat perbuatan. Kerana ada yang diberi ke rezeki, dia ditahan ke rezeki. Maksud bila kata sifat perbuatan ini, dia adalah merupakan satu bentuk sifat yang ada kait mengait dengan yang lain. Dia ada kait mengait dengan masa, tempat dan manusia itu sendiri. Jadi itu sifat perbuatan. Sebab tu dikatakan sifat perbuatan ni, hukumnya apa? Kalau kita belajar sifat zat itu hukumnya qadim. Hukumnya qadim, lagi azali. Tapi sifat perbuatan hukumnya apa? Hukumnya hadis. Ya, hukumnya hadis. Sebab dia berlaku sekarang. Yang ada tempat, ada masa, ada keadaan manusia yang menerimanya. Ada yang diberikan rezeki, ada yang ditahan rezekinya. Itu maksud sifat perbuatan. Ya, baik. Dikatakan tadi Allah menyandarkan razak kepada zatnya sebelum diciptakan makhluk lagi. Dan akan memberikan rezeki kepada sekalian makhluknya apabila mereka diciptakan. Sebelum dijadikan makhluk, sifat razak itu belum terjadi. Sehingga apabila makhluk itu terjadi, maka barulah zahir sifat tersebut. Maka sesuatu yang belum terjadi, kemudian baru terjadi dihukumkan muhdath, baru. Maka menurut Ibn Battal dan sebagai ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahawa sifat-sifat perbuatan itu hukumnya baharu. Sedangkan sifat al-qawi, yang punya sifat kekuatan, termasuklah sifat zat. Kerana kekuatan tersebut sentiasa ada semenjak azali lagi. Hingga tiada pengakhiran. Jadi dalam bab sifat ni, dia ada sifat zat, ada sifat fi'il. Ya, ada sifat zat, ada sifat fi'il. Menurut Imam Al-Baihaqi, sifat al-qawi adalah sesuatu yang tiada padanya kelemahan.
dalam apa sudut sekalipun. Maksudnya Allah Ta'ala punya kekuatan yang sempurna pada zatnya. Dan ilmu takdir artinya kekuasaan yang tidak dapat dihalangi oleh apa bentuk jua pun perkara. Al-Matin yang bermaksud yang maha kukuh. Memperkuatkan lagi penyataan selepas Al-Qawi. Maka sifat zat adalah qadim kerana tiada perubahan padanya sejak azali. Jadi ini perbezaan di antara sifat zat dengan sifat fi'il. Ya? Dalam ahli sunnah jamaah, perkara ini dikatakan sifat yang fi'il ini dan bukan sifat-sifat ta'aluk. Ya? Sifat-sifat ta'aluk. Sifat yang padanya itu ada ta'aluknya. Seperti kalau kita tengok dalam sifat 20, dia ada sifat zat. Dalam sifat ma'ani itu seperti kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, kalam. Kalau di dalam sifat ta'aluknya itu seperti ta'aluk kudrah, ta'aluk iradah, ta'aluk ilmu, ta'aluk sama', ta'aluk basar, ta'aluk kalam. Jadi itu ta'aluk. Itu kita namakan sebagai ta'aluk. Ya? Jadi ta'aluk itu apa dia? Ya, ta'aluk ini kalau kita lihatkan dari segi makna talabus sifatil amran zaidan ala qiyamiha bimahalliha. Jadi katakan ta'aluk itu adalah tuntutan bagi sifat akan sesuatu yang lain daripada berdirinya pada zat. Jadi kalau kita lihatkan ta'aluk ini adalah sesuatu yang dia terjadi pada keadaan masa kita sekarang. Ya. Bila kata Allah Ta'ala itu qudrat. Allah Ta'ala itu qudrat. Qudrat artinya dia berkuasa. Wa sami'un alim ataupun ilmu. Ya, sama. Itu termasuk di dalam apa kita namakan sebagai sifat-sifat zat. Bila kata sifat zat, dia qadim lagi azali. Sedangkan sifat-sifat ta'aluk ini, bila Allah Ta'ala itu bersifat dengan qudrat, maka dia menciptakan. Dan sebelum diciptakan itu, dia letakkan semua apa yang akan diciptakan itu atau apa yang berlaku nanti itu di Lauh Mahfuz. Maka dalam hal ini, pelaksanaan di atas apa yang dicatatkan ataupun yang dituliskan di Lauh Mahfuz itu akan berlaku mengikut masa dan keadaan yang tertentu. Seperti ditentukan masanya, ditentukan waktunya, ataupun ditentukan tempatnya, siapa yang kena perkara itu, atau bagaimana keadaannya, maka itu kita namakan sebagai sifat ta'aluk. Ya? Sifat-sifat ta'aluk. Baik. Jadi kalau kita lihat dalam pembahasan sifat ta'aluk itu, dia ada sifat ta'aluk qudrat, ta'aluk iradat, ta'aluk ilmu, ta'aluk sama', basar dan kalam. Ya? Baik. Jadi bab ta'aluk ni panjang juga nak cerita ni. Ya? Kalau tak ngaji ilmu tauhid, ya, dia susah juga. Tapi saya bacalah, saya baca je. Tak apa, faham tak faham tu tak apalah, ya. Dia istilah kepada sifat fi'il, sifat perbuatan. Dalam sifat 20 dia dinamakan sifat ta'aluk. Ya, dia sifat tu sifat fi'il, sifat perbuatan. Jadi kalau kita faham dalam ilmu tauhid yang dikatakan qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam tu sifat ma'ani, itu sifat zat. Kalau kita tengok dalam bab ta'aluknya, dia panggil ta'aluk qudrah. Ta'aluk iradah, ta'aluk ilmu, ta'aluk sama', basar, kalam. Ya, itu yang dinamakan sifat ta'aluk. Artinya sifat-sifat perbuatan. Ya. Dan sifat perbuatan hukumnya apa? Hukumnya hadis. Dia bukan qadim. Sebab benda tu berlaku sekarang. Ya, dia akan berlaku sekarang. Contoh dalam Quran lah, kalau kita tengok dalam Quran. Allah kata apa? Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah nak menciptakan sesuatu perkara itu, berkehendak menciptakan sesuatu perkara itu, Allah berkata kun fayakun. Baik, kun fayakun. Allah kata cipta, jadi, jadilah. Semua jadi. Tapi dalam surah Sajadah contohnya, dikatakan, ataupun dalam surah Al-Baqarah contohnya, Allah mengatakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'as samawat. Kan? Ataupun dan Allah lah yang menciptakan apa yang ada di langit dan bumi, dan dia menciptakan 7 lapis langit. Macam ada 7 lapis langit. Kemudian dijelaskan lagi dalam surah Al-Baqarah.
fi sittati ayyam summa stawa ila sama, ya. Jadi kalau kita lihatkan ada 6 masa pula, ya. Jadi kalau kita lihat tadi kun fayakun sekali. Tapi ini fi sittati ayyam, pada 6 masa. Jadi macam seolah-olah ada apa? Percanggahan, kontradik, ya. Jadi macam mana nak selesaikan masalah ni? Yang sebenarnya yang dikatakan kun fayakun itu dia merujuk kepada iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Arada, kehendak. Jadi dia berbalik kepada sifat iradah. Itu sifat zat ke sifat fi'il? Sifat kehendak. Dia pergi pada sifat kehendak. Kalau yang tadi kalau kita tengokkan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya. Allah menyatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi pada 6 masa dan kemudiannya istiwa di atas arasy. Jadi kat situ 6 masa itu merujuk kepada apa tu? Sifat apa? Kat mana dia punya perbuatan tu? Allahul ladzi khalaqa. Ya. Dekat perkataan khalaqa itu. Jadi dia termasuk di dalam khaliq. Bila kata khaliq ada makhluk. Bila kata makhluk dia ada takluk dia. Dekat situ dia punya kaitan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun, kan. Jadi ini adalah merupakan sesuatu yang dapat kita faham daripada masalah sifat zat dan sifat fi'il. Jelas? Ya? Iradah juga, tapi iradah itu adalah sifat zat. Iradah kemahuan juga Allah Ta'ala. Kemahuan Allah Ta'ala tapi ta'aluk iradah. Dia ta'aluk iradah. Ya? Sebab bila kata dia masuk kepada ta'aluk iradah, dia masuk kepada khalaqa, dia mesti ikut sunnatullah. Ikut sunnatullah. Allah nak jadikan manusia, di ketika mana Allah Ta'ala takdirkan dia itu ada wujud. Allah menulis pada lauh mahfuz kita ni dah, daripada awal sampai akhir dah ada dah. Tapi ketika mana kita tu lahir, maka kat situ ada dia punya tahapannya. Kita lahir sebagai bayi dan kemudian kita akan merangkak, kita akan sikit-sikit besar dan kemudiannya dia jadi dewasa, tua, Jadi dia mengikut dia punya keadaan-keadaan yang berkaitan dengan masa, tempat dan manusia itu. Ya. Time, place dan manusia itu sendiri lah, human. Jadi kalau kita lihat di situlah adanya yang kita namakan sebagai sifat-sifat ta'aluk tadi. Bukan kata sifat Allah tu berubah, tak. Itu sifat fi'il lah. Perbuatan Allah Ta'ala. Ta'aluk qudrah. Ta'aluk iradah. Okey? Jelas? Baik. Menurut Al-Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jawharatul Tauhid adalah ta'aluk dengan iktibar disandarkan perbahasan akal kepadanya ada 2 bahagian. Yang kedua bertakluk pada zat Tuhan dan zat yang lain, iaitu ilmu, kalam, sama dan basar. Yang kedua bertakluk kepada zat yang lain tidak kepada zat Tuhan, iaitu qudrah dan iradah. Nampak tak? Jadi ada takluk ini yang kena pada Allah Ta'ala. Maksudnya dia bertakluk kepada Allah Ta'ala iaitu ilmu, kalam, sama, basar. Dan ada takluk yang dia bertakluk kepada zat yang lain, tidak kepada zat Tuhan, iaitu qudrah dan iradah. Takluk menjadikan. Tak Allah menjadikan dirinya? Tak, kan? Begitu juga dengan berkehendak. Maka dia takluk kepada yang lainnya. Ini kena belajar ilmu tauhid ni. Saya nak ajar dalam masa 20 minit ni susahlah, kan. Tapi saya baca je lah. Nak faham ni, benda ni kena faham betul-betul, ya. Kemudian takluk itu diantibar kepada sifat 20 terbagi pada 4 bahagian. Ya, kita bacakan secara ringkas saja. Pertama, tiada bertakluk dengan sesuatu, itu nafsiyah, salbiyah dan maknawiyah. Dan sifat hayat. Kerana tidak berkehendak kepada perkara yang lebih daripada berdiri pada zat. Itu yang pertama. Yang kedua, bertakluk kepada mumkinat, iaitu qudrah dan iradah. Dengan takluk ta'thir.
bagi yang mewujudkan sesuatu dan mentiadakan dengan iradah dengan takluk takhsis, iaitu menentukan yang didatangkan ia dengan perbahasan al-mumkinat mutaqabilat. Bagi enam perkara yang bersalah-salahan ditentukan satu daripada yang banyak. Begitu. Ditentukan wujud daripada sekalian yang ada. Satu wujud. Ditentukan satu tempat daripada sekalian tempat. Ditentukan satu sifat daripada sekalian sifat. Kita ketika mana di alam roh, tidak ada lelaki, tidak ada perempuan. Ya? Tidak ada yang dikatakan nak lahirnya di Perak ke, di Johor ke, di Selangor ke, tak. Ya? Di dalam Lauh Mahfuz itu ditetapkan ketika kita di alam roh itu begitulah keadaannya. Tapi bila nak dizahirkan di atas muka bumi, maka Allah Ta'ala menentukan satu tempat kita dilahirkan di mana. Waktunya bila. Lelaki ke perempuan. Ditentukan satu takdir dari sekalian takdir. Maka itu termasuk dalam apa kita namakan sebagai takluk iradat. Ya. Dalam bab ini kita namakan al-mumkinat mutaqabilat. Baik, yang ketiganya bertakluk ia kepada maujudat, iaitu sama dan basar. Sama dan basar bertakluk kepada takluk inkisyaf tanpa halangan. Cuma inkisyaf sama tak sama dengan inkisyaf pada ilmu. Keterbukaan dia. Yang keempat bertakluk kepada yang wajib, mustahil dan harus, itu adalah sifat ilmu dan kalam. Ilmu dan kalam itu tertakluk dengan takluk inkisyaf. Ya. Ilmu itu tertakluk kepada inkisyaf dan kalam itu tertakluk kepada adilalah. Inkisyaf terbuka. Ya. Maksudnya ilmu Allah Ta'ala itu sentiasa terbuka melihat sesuatu. Sedangkan takluk dilalah adalah yang menunjukkan. Maka yang demikian nyatalah takluk sifat ilmu dan kalam lebih umum dan takluk sifat kudrah dan iradah itu khusus. Dan di antara yang khusus itu umum itu adalah takluk sama dan basar. Tak apa. Tak faham benda ni, dengarlah dulu. Telan dulu. Ya. Maujudat artinya yang wujud. Yang wujud. Yang wujud. Maujudat. Ya. Apa telan dulu. Ya. Nanti kita buat daurah tauhid pula. Untuk faham apa benda lah benda ni. Simple je sebenarnya. Tak susah pun. Senang je kalau kita faham kaedahnya. Kan? Cuma nanti kita buat daurah tauhid. Ya. Kita buat daurah tauhid. Pakai buku saya. Buku kitab tauhid saya. Kitab tu 400 muka surat juga. Buku tauhid. Kat situ lengkap. Kat situ kita cerita lengkap. Lengkap. Cuma yang ini kita ambil sebahagian daripada kitab tauhid tu untuk kita faham. Ya, kita buat kita senang. Cuma sebenarnya tauhid tu hakikatnya dia sebenarnya nak kenal Allah. Ya, nak kenal Allah Ta'ala. Kalau kita tengok orang sufi, dia bahas sifat 20 juga, tetapi cara faham tu dia agak mudah sikit. Dia tak payah menggunakan kaedah mantik. Ya, orang sufi ni dia kata contoh Allah Ta'ala tu wujud, dia kata kan. Wujud Allah Ta'ala itu dengan nafsiyah, dengan zat dia. Maka dibahaskan tahu satu bab, kenal satu bab. Tahu dengan akal, kenal dengan hati. Macam mana nak tahu Allah Ta'ala tu wujud? Zikirlah. Kan? Zikirlah. Jadi orang sufi dia zikir. Maka macam mana cara nak faham, nak kenal Allah Ta'ala tu? Pertama, kena nafikan dia daripada segala sifat-sifat kekurangan dia. Dia pergi pada salbiyah. Dan melihat pada hati syuhud kita dengan keesaan Allah Ta'ala. Itu pada sifat ma'ani. Tetapi masalahnya ma'ani itu qadim lagi azwari. Tak terjangkau akal untuk faham. Kan? Maka apa yang dibuat? Maka kenallah Allah Ta'ala itu dengan hal dia. Letak pada sifat maknawiyah dia. Kan? Sebab tu, bila kita katakan wujud, ialah kita melihat kepada apa yang menjadi hal, ehwal yang berlaku di sekitar kita. Maka bila mana kita nampak sesuatu yang bergerak di luar sana, ataupun yang kita nampak hasil daripada ciptaan Allah Ta'ala ini, maka hati pun rasa wujudnya Allah Ta'ala. Sebab tu dikatakan bahawa nak memahami wujud Allah Ta'ala itu tak akan mungkin dapat melainkan dengan ibadah. Fa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib ujib da'watu da'i zada'an. Tak jadi juga. Dia kena gabung akal dengan hati. Allah kata dalam Quran, ketika ditanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku tu dekat. Ya.
dan aku menjawab doa hamba-Ku ketika mana dia berdoa. Ujib da'watud da'i idza da'an. Jadi sebab tu orang sufi dikenal Allah Taala tu dengan apa? Dengan zikir. Kalau orang-orang tauhid ahli kalam dikenal Allah Taala dengan apa? Dengan perbahasan, dengan akal, dalil, ya. Tapi orang sufi dia zikir Allah, 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 Allah. Ha. Tak boleh, dia kena gabungkan akal dengan hati, ya. Nanti kita bahas, itu kita cerita bab tauhid pula. Dia tauhid, dia ada kaedah dia, ada disiplin dia. Nanti kita cerita tasawuf dia ada disiplin dia, ada kaedah dia. Burhan artinya dalil. Tauhid. Tapi dalam tasawuf pun juga digunakan burhan juga. Irfan tasawuf, irfan kesedaran. Itu tasawuf. Jadi tasawuf ni dia kena aman-aman begitu. Dia tak payah nak pakai akal sangat, dia aman. Banyak menggunakan mata hati. Hujah. Dalam tasawuf ada hujah. Tapi hujahnya tu lebih kepada bentuk pengalaman diri. Kenal diri. Baru kenal Allah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahu annahu al-haq. Allah zahirkan akan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala tu di ufuk langit dan pada diri kamu. Sehingga nyatanya kebenaran daripada Al-Quran itu. Sebab tu dia ada kaedah dalam tasawuf tu. Kan, apa dia? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Itu kata-kata Yahya Mu'az Ar-Razi. Baik kita habiskan sikit. Hadis yang kelima ni. Jadi kembali kepada perbahasan hadis tadi, dalam bab ini Ibnu Hajar mengatakan lafaz asbara. Dalam hadis ini bermaksud sangat-sangat sabar adalah daripada nama Allah Ta'ala, itu as-sabur. Baik, ada tak mutasyabihat kat sini? Dekat nama Allah Ta'ala as-sabur ini. Yang maha penyabar. Yang bererti tidak segera menghukum para pelaku maksiat dan golongan kafir. Jadi maksudnya asbara itu bukan sabar macam kita faham. Sabar yang kita faham tu sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan larangan, sabar ketika mana ditimpa ujian. Itu sabar pada istilah kita. Tapi pada Allah Ta'ala, asbara itu artinya, atau sabur, Allah Ta'ala dengan namanya sabur itu maksudnya apa? Yang maha penyabar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak menyegerakan hukuman kepada para pelaku maksiat dan golongan kafir. Itu maksud dia. Nampak tak? Kat situ dia punya mutasyabihat tu. Ya, dekat mutasyabihat tu. Baik. Mengenai lafaz azab ataupun kesakitan, ialah hal-hal yang menyakiti para rasul dan orang saleh. Artinya Allah Ta'ala, dia zat yang maha mulia, takkan mungkin dapat disakiti. Ya, sedangkan kalau kita tengok pada hadis tadi, cuba tengok balik pada hadis tadi. Kan? Dikatakan ma'ahadun asbaru ala azab. Ya. Ma'ahadun asbaru ala azan sami'ahu minallahi yadda'una lahu alwalada thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Ya. Dikatakan tidak ada kesabaran yang lebih besar terhadap Allah Ta'ala. Bahawa ada manusia yang mengaku sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempunyai anak, iaitu dakwaan orang Nasrani, nama Allah masih lagi memberikan mereka kesihatan dan rezeki. Jadi kalau kita lihatkan perkataan azan itu artinya kesakitan di atas Allah. Bukan Allah sakit, Allah tak sakit atas kata-kata orang kafir itu. Ya, tetapi menyakiti para nabi dan rasul dan orang saleh. Karena tidak mungkin hal tersebut, kesakitan itu terkesan kepada Allah. Karena Allah tidak bersifat kekurangan dan maha suci dari kekurangan. Allah tidak menangguhkan kemurkaannya secara terpaksa, tapi ada rasa keutamaan memberi peluang kepada mereka itu untuk bertaubat. Maka penafian golongan kafir terhadap pengutusan para rasul adalah sesuatu yang menyakitkan para rasul. Hal tersebut disandarkan kepada Allah dan lafaz asbaru ala adzan sami'ahu minallah menunjukkan betapa besarnya dusta golongan kafir, khususnya Nasrani, yang menyatakan Allah Ta'ala itu mempunyai anak. Ya, dan hal itu juga adalah merupakan sesuatu yang mendustakan di atas pengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang beriman, ya. Jadi kalau kita lihatkan dalam hal ini, orang-orang kafir Nasrani itu menolak akan kewujudan Allah Ta'ala dan risalah yang dibawa oleh para Rasul kerana mereka berpegang dengan apa yang ada kepada mereka itu. Ya, dalam firman Allah Ta'ala,
innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa'adda lahum 'adzaban muhina walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Sesungguhnya orang yang melakukan perkara yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Nampak dia menggunakan dalam Quran pun ada juga. Yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Apakah Allah boleh disakiti? Tak boleh. Tetapi ini yang dikatakan mutasyabihat tu. Perlu takwil tak? Kan nak pakai lafaz ni je. Tak sesuai. Jadi macam mana golongan yang tolak takwil? Kan? Menyakiti Allah dan Rasul kan. Jadi kita tengok kat sini, sesungguhnya Allah akan melaknat mereka di dunia dan akhirat serta menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan. Sesiapa yang mengganggu serta menyakiti lelaki dan wanita yang beriman dengan perkataan dan perbuatan yang tidak menepati kesalahan yang dilakukan oleh mereka, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Maka daripada hadis tersebut, segala pendustaan yang dilemparkan terhadap ketuhanan dengan dikatakan bahawa Allah Ta'ala mempunyai anak, maka tetap Allah memberikan kebaikan kepada golongan kafir tersebut sebagai rahmat dan kasih sayangnya terhadap hamba-hambanya. Al-Qastalani menyatakan bahawa sememangnya tiada yang dijadikan tempat tujuan dan bertawakal sama ada golongan yang beriman ataupun kafir melainkan kepada Allah, dan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan dengan segala hak uluhiyahnya. Jadi siapa lagi orang kafir, misal contohnya dia nak minta tolong melainkan kepada Allah lah. Jadi walaupun mereka berkata apa-apa begitu pada Allah Ta'ala, melakukan pendustaan pada Allah Ta'ala, Allah tetap memberikan mereka itu kesihatan, makanan, ya, diberikan kepada mereka itu tempat yang baik untuk mereka tinggal dan sebagainya. Jadi di situ dikatakan asbarat. Allah Ta'ala itu sangat bersifat dengan sifat penyabar. Sehingga nama Allah Ta'ala itu as-sabur. Bukan maksudnya macam mana manusia, tetapi maksudnya adalah Allah menangguhkan, memberikan azab kepada mereka selagi mereka di dunia. Maka hubungan ayat yang dibawa oleh Al-Bukhari dengan hadis ini, apa hubungan yang Bukhari bawa? Yang Imam Bukhari daripada awal tadi, dia telah mengatakan innallaha war-razzaqu dzul quwwati matin, ayat tersebut, ya. Maka hubungan ayat yang dibawa oleh Al-Bukhari dengan hadis ini menurut Al-Qastalani terdapat hubungan al-quwwah. Al-quwwah itu dzul quwwatin matin yang menunjukkan kepada al-qudrat dan ar-razzaq. Al-quwwah ataupun qudrat itu padahal bersengatan sabar, yang padanya terdapat isyarat yang memberikan kepada golongan kafir itu ihsan, kebaikan daripada Allah, walaupun mereka itu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti mana manusia yang tidak akan mampu melakukan kebaikan kepada mereka yang menyakitinya, kalaulah bukan kerana adanya ganjaran pada sudut hukum syarak. Sedangkan Ar-Razzaq digambarkan dalam hadis tersebut bahawa Allah tetap memberikan kesihatan dan memberikan rezeki walaupun golongan kafir tersebut mendustakan Allah. Jadi kalau kita ni, orang dah buat kat kita, kita buat baik pada orang, tiba-tiba orang buat jahat pada kita. Adakah kita nak buat baik lagi pada orang yang buat jahat pada kita? Hukum adatnya lah. Kan? Orang dah kata macam-macam kat kita, orang dah curi harta kita, tiba-tiba dia susah. Kita nampak dalam keadaan kesusahan. Biasanya kita kata apa? Kita kata apa? Paling tidak kita kata rasakanlah. Walaupun tak kata padan muka, kan? Kita kata apa? Rasakanlah sebagaimana aku rasa. Macam tu kan? Paling tidak. Jadi kalau kita tengok, ya, itu kita. Allah Ta'ala, makhluk dia, dalam makhluk dia diciptakan. Dan dia diberikan rezeki oleh Allah. Allah berikan kesihatan kat dia. Allah panjangkan umur dia. Dia dustakan Allah, dia sembah lagi Tuhan yang lain. Malah ada di kalangan mereka yang dahlah tak percaya, menghina, mengkeji lagi Allah. Tapi tetap Allah Ta'ala berikan kepada mereka makanan, minuman, tempat tinggal yang baik. Nampak? Jadi tidak ada sesiapa yang lebih sabar daripada Allah. Maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala menangguhkan bagi mereka keputusan mereka di atas perbuatan mereka itu, bukan kat dunia, tapi dekat akhirat. Itu maksudnya. Ya? Jadi perkataan itu perlu ditakwil. Ya? Walaupun mereka menyakiti Allah dan Rasul, tapi tetap Allah Ta'ala berikan kepada mereka kebaikan. Wallahu'alam. Ya? Ada soalan?
Ha. Okey. Mhm. Okey. Baik. Tadi kita dah belajar kan? Ayat Quran, tengok pada muka surat 29. Tengok ayat 29. Nampak tak ayat tu? Apa maksud dia? Tu. Saya pun tak faham. Jelas tak kat situ? Qul Allah. Hendaklah kamu suruh Allah. Apa Allah tu bukan nama ke? Kan? Okey. Dia sebut qul ya Allah. Adakah dia sebut dalam ayat ni qul ya Allah? Ada kan? Qul Allah. Serulah Allah. Qul Rahman. Hendaklah sebut Rahman. Iyalah. Itulah kita kata jelas lagi bersuluh lah. Kata apa? Terang lagi bersuluh kan? Jadi apa yang isunya? Saya pun tak faham. Dia macam ni masalahnya. Kalau kita rujuk bahasa Arab pun, benda tu biasa. Mubtada' mazhuf tu mubtada' mahzuf ni biasa. Contoh nama apa? Ha? Azli. Azli. Okey. Wahai Azli. Boleh tak? Boleh kan? Itu kalau berlakon lah. Kan? Kalau kenal ni biasa ni. Azli, main minum? Perlu tak wahai? Tu. Kita faham kan? Ya tu ya, nida. Boleh jadi hazaf. Tak ada masalah. Sebab faham makna ni, maksud. Ya Zaid. Atau ya Zaid. Boleh panggil. Boleh panggil begitu. Tak ada masalah. Dalam ayat ni, qulid Allah. Dan serulah Allah. Tak boleh. Boleh kan? Jadi, itu je lah. Jelas kan? Allah kata qulid Allah. Hendaklah kamu suruh Allah. Perkataan Allah. Kenapa yang tak boleh dengan isim mafra'nya? Ya memang ada. Dia katakan untuk zikir, dia dia menggunakan ya nida kan supaya dapat ada maknanya. Itu pendapat Ibn Taimiyah lah. Kita tak nafikan. Ada pendapat ulama begitu. Kan? Dan kita hormati. Awak kata gitu macam tu, kita hormati. Sebab ada ulama kata begitu. Dan kita pun tak kata apa-apa. Awak nak pakai, pakailah. Tapi janganlah marah orang yang zikir dengan isim mufrad ni. Sebab dia juga ada dalil. Dia juga ada dia punya hujahnya. Jelas? Zikir hati dengan Allah-Allah. Ha. Dia pada kita lah. Pada kita yang rasa. Bila zikir tu kita rasa. Allah menyatakan, innamal mu'minun alladhina idha dhukirallah wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu bila disebut nama Allah bergetar hatinya. Jadi yang getar tu lidahnya ke, badannya ke, hati. Kan? Innamal mu'minun alladhina idha dhukirallah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Getar hati, menggigil hati. Maksudnya teringat kita dengan kebesaran Allah. Orang mukmin itu bila mana disebut nama Allah Ta'ala bergetar hatinya. Dan bila didengarkan ayat-ayat Allah Ta'ala bertambah imannya. So iman tu kat mana? Hati, tempatnya. Ya? Dan kepatuhan mereka lah mereka bertawakal. Jadi Alhamdulillah kalau kita berzikir dengan keadaan kita menggeletar hati kita, takut rasa Allah Ta'ala, kita rasa takut dengan Allah Ta'ala, itu memang tuntutan. Untuk kita takut dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah yang membawa kita kepada takwa. Apa makna takwa? Ha?
Takut pada Allah. Takwa. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, al-khauf minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Itulah maksud takwa. Takut pada Allah Taala, beramal dengan apa yang diturunkan, bersifat qanaah, berpada-pada dengan apa yang sedikit daripada dunia, dan melakukan persiapan ataupun persediaan untuk kita mati, untuk kita meneruskan perjalanan kita atau pengembaraan kita ke alam yang lebih jauh lagi. Jadi memang kena takut. Jadi bukan setakat lisan tetapi hati. Dan itu juga termasuk dalam masalah iman. Apa itu iman? Tasdik bil qalbi, taqrir bil lisani, wa amal bil arkani. Itulah iman. Kan? Tasdik pada hati. Kita ucapkan pada lidah dan kita amalkan dengan perbuatan hukum-hukum agama. Jadi bagus kalau nak zikir macam tu. Silakan. Ya. Okey. Ya Dayan, Ya Subhan. Banyak. Saya amalkan di antaranya yang 1000 nama Allah, bukan 100. Ismul Azam. Ismul Azam ini adalah nama yang paling mulia. Jadi di sini ada yang kita namakan kefahaman awam, ada kefahaman yang khusus. Kalau kita namakan kefahaman yang awam sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, di antaranya Zul Jalal Ikram. Ada setengah ulama mengatakan Ismul Azam itu adalah lafaz Allah itu sendiri. Kan? Itu adalah namanya. Ada yang mengatakan Zul Jalal Ikram ataupun Hayyul Qayyum. Jadi itu pendapat-pendapat ulama lah berkenaan dengan Ismul Azam. Ya, tetapi dalam pemahaman sufi, dalam pemahaman ilmu tasawuf, bila kita katakan Ismul Azam ataupun Asma Allah Al-Azam, itu bermaksud nama yang membukakan kita terhadap syuhud kita dengan Allah. Yang tak akan diketahui oleh kita melainkan kita sendiri yang dipimpin oleh Allah Ta'ala. Itu dinamakan sebagai Ismullah Al-Azam. Dan tidak akan dibukakan Ismullah Al-Azam itu melainkan oleh seorang wali Allah yang dikhususkan untuk kita, mendidik kita. Panjang cerita tu. Ya, dia pergi kepada Khidir, dia pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kena ada dia punya pengalaman-pengalaman tu lah. Pada disiplin orang sufi lah. Nanti kita cerita disiplin orang hadis tak percaya Khidir hidup. Dia dah mati. Kata mereka, tak apalah, kita tak ada masalah sebab itu memang pendapat para ulama dan kita hormati semua itu. Kita hormati. Sepanjang kita kuliah pagi ni ada tak saya mengata-ngata Salafi, Wahabi ke ada? Tak ada kan? Kita ada adab kita. Kita ada adab. Mereka ada hujah. Kita hormati hujah. Dan kita pun ada hujah. Berbahaslah dengan hujah. Jelas. Cukup sekat tu insya-Allah. Satu lagi Ustaz, silakan. Sabar dan sabar di dalam meninggalkan boleh tak dikatakan takwa? Memang itu memang kaitan dengan takwa. Sebab amal lebih tanzil, dia kena melaksanakan apa diperintahkan. Perintah ada dua. Perintah suruh, perintah larang. Jadi nak meninggalkan larangan tu bukan senang kalau tidak ada takwa. Tak akan senang nak tinggalkan maksiat kalau tak ada takut dengan Allah. Kan? Kita dulu, waktu kita sekolah, sebab apa kita buat kerja sekolah? Sebab takut cikgu marah kan? Betul tak? Kena cikgu matematik pula. Kena sebat kan? Memang mencanaklah kita buat kerja sekolah kita walaupun meniru. Kan? Nak ngabihkan kerja sekolah tu. Sebab apa? Takut. Kan? Jadi untuk meninggalkan maksiat, maka kena ada takwa. Dan itulah bekalnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang paling tinggi derajat insya Allah Ta'ala itu adalah orang yang paling tinggi takwanya. Gitu. Ya.
Jelas? Okey. Nanti kita sambung lagi insya-Allah. Kita rehat sampai jam 2, nanti jam 2 kita teruskan lagi, ya. Kali ini mungkin saya bawa laju sikit kot. Yang ini kita buat slow kan. Kita lajukan sikit supaya kita dapat kita habiskan paling tidak hari ini dalam 15 hadis insya-Allah, mudah-mudahan, ya. Wabillahi alam, aku li hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.